Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man nasarahu wa walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, kita dipertemukan semua dalam tazkirah subuh hari ini. Jazakumullah khairan katsira kepada semua Tuan Nazir, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan Siap, sahabat-sahabat, Tok Muluk, Tok Ketua Kampung, mantan ahli majlis, muslimin, muslimat, anak-anak kuntum iman yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, bicara kita masih lagi memperkatakan di dalam hal yang berkaitan dengan amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu tentang peringatan Allah dan peringatan junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang perkara-perkara kewajipan yang kita mesti laksanakan, dan kita boleh muhasabah diri kemampuan dan tahap penglibatan kita di dalam hal yang berkaitan dengan amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Dalam hal ini suka ana peringatkan, urusan amar ma'ruf tu mudah, ya. Untuk azan mudah, nak ajak orang mudah. Tapi untuk nak cegah kerana dia tak datang tu agak sukar, ya. Walaupun kita tahu dia tak datang, tak mampu kita untuk nak pergi rumah ke rumah untuk ajak dia. Itu dalam hal ibadat yang memang dah kita yakin itu adalah penglibatan kita dalam hal-hal Islam, ya. Hal ibadat, hal munakahat, setakat itu tak dapat dinafikan, memang kita mengiyakannya, ya. Tapi dalam urusan-urusan yang berkaitan dengan jenayat, muamalat, politik, ya, yang belum diislamkan lagi itu, kadang-kadang kita pun sama-sama, kita ni bukanlah kita di sini, kita yang di luar sana, sama-sama mengatakan mana ada hal-hal jenayat ni, hukum-hukum hudud ni, hukum-hukum yang dah ketinggalan zaman. Waliyazubillah. Itu di zaman Nabi, mereka yang memperkatakan macam ini adalah jelas kemunafikan dia tu, munafik, ya. Sehingga kan tak datang solat berjamaah itu dikira munafik, ya. Tapi dalam hal-hal sekarang ni tak berapa nak nampak, sebab di rumah pun boleh buat, ya. Tetapi apa yang diingatkan bahawa kemampuan untuk datang itu, ya, la salata lidaril masjid illa fil masjidnya. Dalam kitab yang sama, Mau'izatul Mukminin, diperingatkan oleh Hujjatul Islam Imam Ghazali, ya, tidak ada solat bagi mereka yang berjiran dengan masjid kecuali di masjidnya. Makna berjiran ni dekat ataupun dengar laungan azan itu tapi tak hadir. Jadi itu juga satu perkara yang mudah-mudah, ya. Di zaman Nabi, Abu Lahab tak berapa nak marah, ya. Nabi Muhammad rumah masjid, maknanya rumah Baitullah, dia tak marah, dia tengok apa buat. Tapi apabila menyeru saja, ani a'budullah wajtanibut taghut, ataupun yang berkaitan dengannya, iaitu untuk mengajak menyembah Allah, tinggalkan taghut itu, tinggalkan Lata Uzza itu, maka Abu Lahab akan bertindak, taballaka ya Muhammad, celaka kamu Muhammad, sampai ke tahap itu. Jadi begitulah dalam hal-hal menghadapi karenah nahi mungkar ini, memang remeh. Memang kalau tak betul-betul kita yakin bahawa Islamlah yang mampu untuk mengemudikan ataupun
memandu dalam kehidupan ini, maka kita akan terkulai layu. Al-Islam ya'lu wala yu'la alaih. Islam itu tinggi, tak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Kalau ada yang mengatakan bahawa Islam itu tak tinggi, ada perkara lain yang tinggi, terutama sekali dalam hal-hal hukum-hukum jenayat, kedudukan mahkamah saja, ya, antara mahkamah syariah dengan mahkamah sivil, bahawa mahkamah sivil itulah yang menguasainya. Ataupun hal-hal yang berkaitan dengan hukum hakam jenayat, apa-apa saja yang bercanggah dengan hukum-hukum yang ditentukan oleh parlimen dalam akta-aktanya, khususnya macam hudud yang telah diluluskan di peringkat negeri, nak bawa ke parlimen yang sedang dilaksanakan sekarang ini, kalau dia bercanggah dengan sendirinya gugur. Jadi apa makna itu? Makna hukum Allah itu tak terlaksana kerana ada hukum manusia yang lebih tinggi. Jadi kalau dalam bahasa sekarang ni, lu fikirlah. Jadi dengan sebab itu, maknanya kita fikir sama-sama lah. Maka kita lah yang ada dalam rumah Allah ini, sebagaimana zaman Nabi, mereka yang bersama dengan Nabi Muhammadur Rasulullah, wallazina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad itu Rasulullah, mereka yang bersama dengannya amat tegas dengan orang-orang kafir dan berkasih sayang sesama orang Islam. Tegas dengan orang kafir ni, kaedahnya bukan orang kafir tu, undang-undang kafir tu, undang-undang yang tidak selaras dengan undang-undang Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya tidak melaksanakan hukum-hukum yang Allah tentukan dalam Al-Quran dan yang ditentukan oleh Nabi dalam Al-Hadis. Fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah. Kalau apa-apa saja yang berkaitan dengan keraguan, farudduhu ila Allah wa Rasul. Rujuk kepada Allah, rujuk kepada Al-Quran dan rujuk kepada Al-Hadis. Maka dengan sebab itu, apa yang diingatkan oleh Nabi dalam hal ini, sebagaimana telah dibacakan pada masa lepas, kita ulang balik bacaan ini, iaitu yang disebutkan, ma min qaumin yu'malu fihim bil ma'asi summa yaqdiruna ala an yughayyiru summa la yughayyiru illa yushiku an yu'ammahumullahu minhu bi'iqaba. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rahul Tirmizi, Abu Daud, yang bermakna tiada satu kaum pun yang mengerjakan kemaksiatan sedangkan di kalangan mereka itu ada orang yang berkuasa untuk mencegah perbuatan itu tetapi tidak melaksanakannya, melainkan Allah hampir-hampir akan meratakan mereka itu dengan seksaan daripada sisinya. Jadi ini ingatan kepada kita. Mana ada di antara kita ni mesti ada kemampuannya. Maknanya kita mempunyai kesanggupan yang mesti dibuat secara luar biasa, bukan ikut yang biasa dulu-dulu tu. Dulu-dulu tu maknanya bukan kita salahkan orang dulu, tapi dulu tu telah dimatikan pucuknya oleh orientalis penjajah daripada ahli kitab Nasara. Penjajah kita ni di negara kita ni di Asia ni, yang sangat licik gerakannya ialah daripada ahli kitab Nasara, khususnya British, Kalau Perancis tu kurang sikit, Belanda tu kurang sikit, dia kasar sikit, ataupun Spanyol yang ada di Asia Tenggara ni. Belanda, Perancis, Spanyol, lagi apa? Yang tempat negara kita ni, Semenanjung ni, British, licik sangat, baik. Banner sekolah pun banner, tapi nama orang putih, St. John Methodist, Convent St. Mary, La Salle School, masjid pun dia buat. Hebat pula tu, mengikut kaedah Timur Tengah, sehinggakan stesen kereta api pun bentuk masjid. Dulu ramai orang yang sesat nak pergi masjid negara,
terpergi ke stesen kereta api. Kerana stesen kereta api itu ada kubah dia. Masjid negara, kubah dia dah fashion baru, ya, bentuk payung, ya. Jadi dia tengok, ini payung kubur ke, ya. Jadi stesen kereta api itulah awal-awal dulu, ya. Sebab biasanya bila masjid tu kubahnya bulat, ujungnya ada tajamnya tu, ya. Jadi payung terjun turun pun takut, ya, kerana cucuk dia tajam tu. Begitu gambaran kepada kita ini bahawa dalam hal-hal Islam tu bentuknya macam itu, ya. Dan hal-hal yang berkaitan dengan nak cegah kemungkaran tu tak apalah, ya. Yang penting kita dapat solat, ya. Kita puasa, ya. Kita bayar zakat, kita kerjakan haji, kita tak usik orang tak usik kita. Dia sampai ke tahap itu, ya. Menyebabkan bahawa hal-hal agama itu hal-hal personal. Bila hal-hal yang berkaitan dengan yang lain-lain itu, hal-hal orang lain jangan ganggu, jangan jaga tepi kain orang. Orang putih pun cakap macam itu, orang Melayu pun angguk cakap macam itu, sebab dah dibelai macam itu. Kita hendakkan tenang, jangan bahasa lain, jangan repot-repot lah, jangan susah-susah lah. Apa susah-susah, ya? Sebab biar itu orang putih jaga, dia ada mahkamah dia. Sampai ke tahap itu, ya. Jadi kalau dalam keadaan sekarang dah 50 tahun lebih merdeka, kita tidak memerdekakan pemikiran kita di atas ketinggian Islam itu, maka mulalah sekarang, dah mula dah ikut, ya. Tapi mengikut rasionya tak ramai lagi, ya. Penduduk di Sabak Bernam ni ada 100,000 lebih, ya. Berapa ramai yang ada dalam tazkirah, yang ada dalam kuliah, yang ada dalam jamaah, berapa ramai, ya. Dan yang menganggap Islam itu masih lagi ketinggalan zaman, ya, maka kita lah, ya, yang menunjukkan penampilan pribadi kita kena begitu hebat, sebagaimana di zaman Nabi Muhammad SAW, Nabi menampilkan, ya, dengan mukjizatnya. Tapi kita tidaklah ada mukjizat. Mungkin kita ada kelebihan-kelebihan akhlak. Bu'istu liutammima makarimal akhlak. Nabi menyebutkan, aku diutuskan untuk membina akhlak. Jadi penampilan akhlak Islam kita itu kena begitu hebat. Maknanya dalam hal-hal yang macam ini, terutama sekali kita berdampingan dengan orang-orang kafir, kita nak tunjukkan bahawa kita tu ibadatnya betul, ya. Jangan menjadikan satu fitnah, ya. Itu punya haji, ya, mengapa dia boleh solat? Awak punya haji, awak punya Islam, mengapa tak solat? Jadi apa nak jawab, ya? Jadi bagaimana kita nak menarik orang bukan Islam ke Islam? Sebagaimana yang pernah Hana cerita dulu, ya. Kalau di kawasan Kuala Lumpur yang ada orang asli tu, ya, bila kita ajak masuk Islam tu, jawapan dia mudah aja. Macam mana kita nak masuk Islam? Yang mencuri durian dia, yang mencuri ayam dia, yang mengorak anak dara dia tu orang Islam, ya. Jadi itu Islam yang Islam baka, ya. Jadi mudah-mudahan kita ada peningkatannya. Jadi dalam hal-hal ini, di mana yang tindakan kita yang perlu kita buat, ya, bahawa ikut kemampuan kita, ya. Kemampuan kita sebagaimana yang diingatkan oleh Nabi, ya. Man ra'a munkaran falyughayyiru bi yadihi, fa illam yastati' fa bi lisanihi, fa illam yastati' fa bi qalbihi, wa zalika adhabul iman. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu kalau kita berjumpa dengan kemungkaran, apa saja kemungkaran maksiat dan sebagainya, kita kena cegah dengan kuasa kita, dengan tangan kita, apa yang kita ada. Kemudian tak boleh dengan lisan bagi nasihat. Kalau tak boleh juga, hati kita mesti menolak, ya. Jangan mengatakan iyalah ataupun boleh saja, ya. Perkara-perkara macam itu dielakkan. Bagi peringkat kita ni yang dah disebutkan, biasa disuruh sebutkan, itu orang masjid tu, orang masjid ni mesti baik, ya, mesti bagus punya. Jadi kita pertingkatkan lagi. Orang masjid bukan hanya bagus dalam pandangan umum, elok qanaah, warak, ni tunduk saja, ya. Tapi kita ada peranan kita bagi membina
memperkukuhkan, memperkasakan Islam itu di mata dunia, di mata masyarakat setempat. Kalau dalam konteks tempat kita ini, kita ada kuasa untuk mencegah apa-apa yang boleh mendatangkan fitnah kepada Islam itu sendiri. Terutama dalam hal, kita ambil dulu dalam hal-hal nak beri kesedaran di dalam nahi mungkar ni, iaitu macam sekarang ni kita bagi penerangan ni. Jadi ni nak jaga-jaga orang yang bercakap ni pun kadang-kadang cakap je ya. Bila nak buat tindakan tak larat ya. Lalu depan kedai judi tu ya, tengok-tengok mata-mata sebelah je ya. Tak mampu kita nak mengatakan bahawa ini haram ya. Memang betul lah ada tulis orang Islam tak boleh berjudi. Dia pun takut masuk kerana pernah ditangkap contohnya. Tapi sekadar tangkap itu sajalah, untuk memberi kesedaran bahawa jangan buat lagi. Ataupun dalam hati itu ya, kalau teringin pula nak tengok tiap-tiap minggu ya, tiap minggu menderu tengok ya, apa tu Magnum punya keputusan tu ya, teringin nak jeling-jeling tu kok kena ya. Jadi ini dielakkan. Jangan ada sedikit pun ya dalam hati untuk mengatakan itu boleh jadi kaya ya. Perkara yang penting sekali, kerana perkara itu haram ya. Kemudian kita bagi penerangan, kita bagi nasihat, dan kita melarang. Ini kalau dalam hal-hal yang biasa ya. Tapi dalam hal-hal yang ada undang-undangnya, yang disebutkan tadi hal judi ya, sekarang ni reflexology ya. Nah, minggu lepas 2-3 hari ini permohonan untuk menambah bilik-bilik reflexology ya, ada dibuat permohonan kepada majlis daerah ya. Dan alhamdulillah rakan-rakan lain semuanya menolak ya kewujudan reflexology itu ya, iaitu urut kaki, tajuk urut kaki ya. Syarat yang diberikan ialah tak ada perkara-perkara yang meragukan. Maknanya tempat urut kaki itu mesti atas kerusi, bukan atas katil ya. Bila atas katil bukan urut kaki, urut atas kaki ya. Dan mesti boleh nampak pintu dia tu mesti terbuka ya. Maknanya bila ditengok orang yang urut tu biasanya di bawah kerusi ya, maksudnya berdiri. Maknanya mesti nampak dua kaki. Tapi kalau ditengok tak ada kaki, maknanya kakinya dah naik ke atas katil, itu dah cerita lain ya. Jadi ini susah nak buat ya. Kerana macam itu keadaannya perkara-perkara maksiat ni. Sebab yang menjadi pengurusnya bukan orang Islam. Dia ikut peraturan tu kerana nak dapat lesen. Jadi kemampuan penguat kuasa ya, daripada peringkat pejabat agamanya ya. Pejabat agama nak tengok orang Islam pergi ke tak pergi. Kalau yang pergi itu salah. Tapi tak tengok pula ada lesen ke tak ada lesen ya. Penguat kuasa daripada majlis daerah pula ya, bersama-sama dengan polis umpamanya, menengok ada lesen ke tak ada lesen. Ada lesen, jalanlah ya. Tapi perbuatan itu boleh mencemarkan kesucian orang Islam ya. Jadi dengan sebab itu dalam hal ini perkara yang penting ialah larangan dengan menggunakan kuasa ya. Jadi inilah yang disebutkan kita nak ambil kuasa ya. Nak ambil kuasa bukan nak tunjukkan kuasa, tapi untuk pelaksanaan perkara-perkara yang penting-penting tu kena ada kuasa. Kerana kalau kita tengok bagaimana perkembangan dan penambahan kekuatan Islam semasa Nabi di Makkah dalam keadaan berdakwah, pengikut tak sampai 500 orang. Semasa nak berhijrah tu tak sampai 500 orang. Kerana dakwah sahaja, nak cakap banyak tak boleh. Abu Lahab ada ya. Tapi apabila sampai ke Madinah, menubuhkan kerajaan Islam yang pertama di Madinah, dan ada piagam Madinah, dalam masa 10 tahun penambahan kekuatan melebihi 100,000 lebih. Dengan sebab itu ada Fathul Makkah. Bila sampai nak buka balik ke Makkah, Abu Sufyan begitu teruja dan terperanjat, kaedahnya itulah ya, terkejut beruk ya, bahasa baru ya.
Terkejut buruk tengok, bagaimana dulu 500 dalam 10 tahun 100,000 lebih, kerana ada kuasa. Jadi dengan sebab itu, dalam keadaan kita ada kuasa, diberikan sedikit kuasa dalam mengurus negara ini, maka kita pergunakan supaya rakyat melihat bahawa Islam itu bukan hanya sekadar kuasa di antara dinding-dinding masjid, tetapi hal-hal lainnya. Hal-hal lain itu maksudnya, rupanya jenayat ada, jenayat Islam, muamalat Islam ada, politik Islam ada. Jadi sekarang nak mengislamkan, nak mengislamkan perkara-perkara yang kita rasakan tidak ada dalam Islam, itulah yang paling penting sekali. Macam kita yakin benda tu ada, tapi ramai lagi yang tidak yakin bahawa ada ke politik Islam ni. Jawab mudah mesti ada. Kalau tak ada, macam mana Nabi Muhammad nak mengendalikan, nak memerintah negara? Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah yang menjamin untuk melantik manusia ni sebagai khalifah. Tiba-tiba kita pula mengatakan tak ada. Sebab apa? Sebab ilmu tak ada, pengetahuan tak ada, perbincangan tak ada, tazkirah tak ada, usrah tak ada. Jadi bagaimana kita nak menambahkan ilmu yang ada pada kita daripada keadaan Islam yang baka itu kepada Islam yang ada peningkatan? Jadi dalam hal melarang dengan kuasa inilah kita kena menyusun begitu rapi, kerana kadang-kadang kuasa ada, Islam tak laksana sebab ada perkara lain. Contoh, dalam keadaan hudud bagi negeri untuk dibawa ke federal akan terhapus kerana akta mengatakan apa-apa undang-undang. Ini kena tanya pakar undang-undang lah. Profesor Aziz Bari boleh jawab nanti. Dia selalu jawab dalam harakah. Apa-apa saja yang bercanggah dengan akta federal, akta di peringkat negara, dengan sendirinya, tak ada bahas lagi dah, dengan sendirinya dia tergugur. Jadi ada macam itu kaedahnya. Jadi dalam hal ini, bila disebut melarang itu, apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ufil lakum walima ta'buduna min dunillah afala ta'qilun. Al-Anbiya ayat 67 yang bermakna, jijik perasaanku terhadap kamu dan apa yang kamu sembah selain pada Allah, maka mengapa kamu tidak mahu menggunakan akal fikiran kamu? Jadi ini memberi tafsiran yang panjang, jadi mungkin ada kelas tafsir yang lain. Hanya anak-anak menyebut di sini bahawa kalau membuat itu dengan tidak mengikut perintah Allah, apa yang Allah gambarkan ni jijik, jijik maknanya macam tak elok, tak suka. Contoh macam bagaimana dia menyembah berhala, sedangkan berhala tu dia yang buatnya, kemudian dia pula yang mengawalnya. Terbalik. Macam kita yakin kepada Allah, Allahu Rabbul Alamin, Allah pentadbir alam, Allah adalah Khalik, Allah adalah Allahus Samad, Allah tempat kita bergantung, Allah adalah menghidupkan, mematikan, Allah memberi penyakit dan Allah menyembuhkan, dan Allah segala-galanya terpulang. Allah yang menguasainya di dunia, Rabbul Alamin, di akhirat Maliki Yaumiddin. Jadi begitulah dalam keadaan keyakinan kita kepada perkara yang berkaitan dengan ini. Jadi kita henti setakat itu, iaitu dalam hal yang berkaitan dengan usaha ansur maju kita, supaya dalam pelaksanaan ini dia tidak menjadi satu halangan untuk Islam itu terus diletakkan kepada martabatnya, duduk sebagai al-Islam ya'lu wala yu'la alaihi. Islam itu tertinggi, tak ada yang lebih tinggi daripadanya dalam semua bidang. Hal ibadatnya, hal muamalatnya, hal munakahatnya, hal jenayatnya, hal politiknya. Jadi mudah-mudahan dia didudukkan di tempat yang sepatutnya duduk dalam dunia ini. Apabila Islam menguasai dunia dan ada
ada khalifah yang mengendalikan perkara-perkara ini. Bukan sebagaimana sekarang ni, kalau kita melihat banyak perkara-perkara yang ditonjolkan ialah hal-hal yang berkaitan dengan duniawi, tak ada ukhrawinya. Jadi bagi kita hendakkan bahawa duniawi ini diukhrawikan. Ad-dunya mazratul akhirah. Dunia ini adalah taman-taman, kebun-kebun bagi akhirat itu, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan kita akan menyambung 2-3 pasal lagi berkaitan dengan bicara ini. Jadi kita harapkan ya, supaya satu program ya yang terdekat, iaitu program pembela petani ya. Ini juga nak mengajak petani-petani untuk membela diri dalam kehidupan di dalam negara kita ini, insya-Allah pada 12 hari bulan 4 ni ya. Bermula daripada Masjid Makmuriah ni, tazkirah maghribnya, solat maghrib, tazkirah maghrib, kemudian solat hajat, solat isyak, dan pelaksanaannya di Dewan Seri Bernam ya, pada 12 hari bulan 4 ni, hari Sabtu malam Ahad ya, yang akan dirasmikan oleh Timbalan Presiden ya. InsyaAllah kita akan tengok bagaimana penjanaan pemikiran ya, daripada kepimpinan untuk menjana, memperkasakan petani yang ada di Sungai Besar, insya-Allah ya. Jadi semua dijemput hadirlah ya. Lepas daripada sini kita pergi ke sana untuk menunjukkan bahawa perlunya ada pembelaan kepada petani-petani, insya-Allah. Jadi kita akhiri dengan alunan istighfar baraya, insya-Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan maqbula wa habli rizqan wasi'a wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعلنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله هجة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق